Okey, baik. Selamat pagi yang mana dah ada. Okay, kita akan mulakan teruslah. Okey, dan cikgu pun dah rakam, jadi siapa yang lambat tu nanti dia boleh tengok semula lah. Okay, baik, kita teruskan dengan 3.2 pencemaran alam sekitar. Okay, apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita akan belajar hari ini, yang pertama menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Yang ni lebih kepada eksperimen. Patutnya kita buat eksperimen ni, tapi secara teorinya cikgu akan sentuh sikit je lah. Nanti bila kita buka sekolah nanti kita akan buat eksperimennya. Dan yang ketiga, mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Yang ni pun kita boleh jadikan dia sebagai PBL kita yang kedua. Hari tu PBL yang pertama cikgu dah bagi kan, yang awak buat video tu. So yang kedua ni cikgu plan untuk jadikan tajuk ini sebagai PBL awak. Tapi tak apa, nanti kita naik sekolah dulu. Tajuk hari ini pencemaran alam sekitar. Baik, jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Cikgu percaya awak pun pernah dengar, pernah tahu, pernah bincangkan pun tajuk ni. Tak kisah dalam bahasa Melayu pun pernah, dalam moral pun pernah kan. Jadi dalam sains pun ada juga disentuh. Baik, pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, perubahan ciri secara fizikalnya, secara kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar, iaitu pencemaran udara, pencemaran air dan tanah. Kita tak nak berlaku pun perubahan kepada udara kita, kepada air dan juga tanah. Jika berlaku, maka itu kita sebut sebagai pencemaran. Kita ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Pencemaran alam sekitar menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Bila sesuatu kawasan tu dah tercemar, contohnya kita ada pencemaran udara, berlaku jerebu contohnya, menyebabkan banyak masalah kepada hidupan. Kita sebagai manusia, kita tak suka jerebu sebab apa? Kita punya pandangan terhad, kita punya sistem pernafasan pun boleh terganggu. Contohlah, kalau itu pencemaran udara. Kalau kata pencemaran air pun kita tak nak juga. Memberikan ketidakselesaan, menyebabkan banyak masalah timbul. Contohnya kalau pencemaran air berlaku dekat kawasan kita, pencemaran air biasanya berlaku pada sumber-sumber air kan. Jadi sumber air itu adalah sumber air untuk kita hidup. Jadi kita akan dapat air yang tercemar. Selain daripada kita, hidupan-hidupan akuatik juga terjejas. Ada banyak hidupan air ataupun hidupan akuatik yang boleh mati disebabkan oleh pencemaran air. Begitu juga dengan pencemaran tanah. Hari ni kita nak tengok ada 4 jenis pencemaran. Nanti kita tengok. Pencemaran alam sekitar juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat. Ini konsekuen dia. Akibat daripada pencemaran alam sekitar. Salah satunya yang paling sering berlaku dekat negara kita adalah banjir kilat lah. Baik. Kita ada 4 jenis pencemaran alam. Yang pertama pencemaran udara. Dah sebut tadi. Kemudian kita ada pencemaran terma. Yang ni kita selalu 3 je kan. 3 medium je. Kali ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Kita ada satu lagi iaitu pencemaran terma. Yang ketiga kita ada pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Kita akan tengok satu persatu. Apa yang ada dalam apa huraiannya untuk setiap jenis pencemaran itu. Yang ni cikgu suka kalau buat notanya dalam bentuk jadual sebab dia lebih nampak. Macam dalam buku teks awak tu kan dia bagi dalam bentuk jadual. Itu lebih boleh nampak perbezaan dia. Kita boleh bandingkan. Kita boleh tengok terus. Yang pertama
pencemaran udara tadi. Okey, cikgu dah letak gambar sikit dekat sini. Kalau dalam buku teks awak tak ada kan. Tapi sebenarnya saja je lah tambah. Okey. Okey, pencemaran udara ni salah satu puncanya adalah pembakaran bahan api fosil dan biojisim. Okay, maksudnya pembakaran bahan api fosil ni kita bakar minyak pula, kenderaan kita bakar petrol. Okay, pembakaran bahan petrol, bahan api fosil lah tu. Okay, dan biojisim. Kita dah sebut biojisim ni dalam kelas yang lepas, iaitu hidupan sama ada haiwan ataupun tumbuhan yang dah mati, dia akan mereput, jadi dia akan menghasilkan satu jenis tenaga, iaitu tenaga biojisim, yang mana kita kena proses dia dululah di stesen janakuasa biojisim. Okay. Kemudian kita ada gas exhaust automobil. Ini maksudnya daripada ni awak punya kenderaan. Okay, kita setiap kenderaan dibebaskan asap kan daripada exhaust dia tu. Okay, itu salah satu juga. Yang seterusnya perebutan bahan dan sisa organik. Perebutan bahan dan sisa organik awak belajar dalam kita nitrogen tu hari bab 2 kan. Okey, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau. Kalau lupa awak tengok balik kita nitrogen, perebutan bahan ataupun lebih jelas lagi perebutan haiwan dan tumbuhan. Okey, boleh menyebabkan pembebasan gas rumah hijau juga. Okay, bila gas rumah hijau terbebas banyak, maka terganggulah sistem dalam kita punya atmosfera. Okay, dan kalau untuk peringatan juga, gas rumah hijau ni contoh yang paling mudah adalah gas karbon dioksida. Kita memang perlukan gas karbon dioksida, tapi bukan dalam kuantiti yang berlebihan, dalam kuantiti yang mencukupi saja. Bila dia dah berlebihan, maka dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. Apa kesan rumah hijau? Kita dah belajar bab berapa yang awak buat PBL tu. Kan, yang boleh menyebabkan pemanasan global, pemanasan global ataupun peningkatan suhu bumi, okey, perubahan iklim, itu semua disebabkan oleh gas rumah hijau. Okay, dan pelbagai gas toksik seperti gas sulfur dioksida ke dalam udara. Jadi membebaskan gas-gas toksik. Gas sulfur dioksida ni adalah satu gas yang kita tak nak, okay, sebab dia adalah bertoksik. Okay, jadi bila dia terbebas akibat daripada kesemua aktiviti ini, maka udara kita sudah tercemar. Okey, itu disebabkan oleh punca yang pertama lah, dia bahagikan, dia dikelaskan dalam satu poin. Okey, poin yang kedua, punca yang kedua adalah pencemaran secara semula jadi. Okey, pencemaran ini berpunca daripada proses semula jadi seperti letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu dan juga sisa organik yang mereput. Tadi pun kita dah bincang sikit, dimasukkan sekali lagi. Sisa organik yang mereput itu adalah proses semula jadi. Ribut debu tu maksudnya ribut yang berserta dengan debu. Okey, biasanya di kawasan padang pasir. Okey, pembakaran hutan ni kita pun selalu berhadapan dengan masalah pembakaran hutan, terutama sekali daripada negara jiran kita kan. Okey, letusan gunung berapi ni juga menyebabkan pencemaran udara sebab dia apabila gunung berapi meletus, dia akan membebaskan mana ada gambar tak saya tunjuk? Tak ada pula. Okey, dia akan membebaskan gas-gas yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau juga. Okay, dan yang ketiga, pencemaran udara akibat daripada buatan manusia. Yang pertama, contohnya gas exhaust, daripada alat atau kenderaan motor. Relau bagas. Relau bagas ni biasanya kita guna di kilang-kilang untuk hasilkan satu produk yang baru, tapi kita menggunakan satu nak panggil apa relau bagas ni, dia macam satu tong pembakaran. Okey. Jadi pembakaran membebaskan gas-gas yang menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, yang ketiga kita ada stesen janakuasa terma dan industri dan tapak pelupusan sampah. Okey, stesen janakuasa terma nanti kita tengok lepas ni, dia membebaskan dia juga menyebabkan pembebasan gas yang tercemar lah, dan juga industri dan tapak pelupusan sampah. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pencemaran terma.
Okey, pencemaran terma ini adalah akibat daripada yang pertama penyahutanan. Okey, penyahutanan ni maksudnya proses proses menyah hutan. Hutan, kita ada kawasan hutan tapi kita tebang dia. Okey, daripada ada kawasan hutan jadi tak ada kawasan hutan, itu maksudnya penyahutanan. Kita tebanglah. Kita tebang pokok-pokok yang ada di hutan-hutan, itu menyebabkan tiada lagi tumbuh-tumbuhan yang boleh menyeimbangkan kita punya ekosistem. Okey, itu satu. Yang kedua, aktiviti perindustrian. Okey, aktiviti perindustrian tadi boleh berbalik semula kepada kita punya stesen jana kuasa terma. Kenapa pula terma? Mana tadi? Bukan. Tak jumpa pula. Okey, aktiviti perindustrian tadi yang kilang-kilang tadi mana? Ni Relau Bagas. Okey. Kemudian yang ketiga, pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Ini juga boleh menyebabkan pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Menyebabkan dia macam pencemaran haba lah lebih kurangnya. Okey, pencemaran haba menyebabkan disebabkan oleh tiga keadaan ini. Okey, tiga punca. Okey, yang ketiga kita ada pencemaran air yang berpunca daripada yang pertama kita ada sisa. Okey, sisa tu maksudnya bahan buangan. Okey, bahan buangan itu dalam bentuk yang pertama air sisa. Okey, awak belajar tajuk ni masa awak tingkatan 4 dulu. Okey, ini kesinambungan daripada tajuk tingkatan 4. Okey, air sisa, sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan. Okey, ini semua bahan buangan lah. Okey, sisa pepejal seperti sampah sarap dan bahan buangan industri seperti gris. Okey, ini semua kita kelaskan dia sebagai sisa, bahan buangan. Sisa tu bahan buangan. Okey, sama ada air pun kita kira sebagai sisa juga. Air yang kita dah guna. Okey, awak dah masak, awak dah mandi kan, air yang kita dah guna tu kita alirkan. Contohnya kita akan alirkan, air tu sudah tercemar lah, kita dah guna. Okey, dia bukan air yang bersih. Jadi kita sebenarnya menyebabkan air itu tercemar. Sumber air utama kita akan tercemar. Okey, kalau kita tak jaga betul-betul, lama kelamaan memang air kita semua tercemar lah. Yang kedua, bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja dan racun perosak. Ini juga menyebabkan pencemaran air. Kita dah bincang masa bab 2 hari tu, 2.5 ke 2.4. Okey, bahan kimia dalam pertanian contohnya baja. Bila kita ada satu kawasan pertanian, kita guna baja pada kawasan pertanian tersebut, baja itu akan diserap oleh tanah, masuk dalam tanah. Dan dalam tanah itu dia akan dialirkan ke sumber air kita. Jadi dia bergerak masuk ke dalam sumber air, sungai ke, tasik ke, menyebabkan air itu juga mengandungi baja, mengandungi bahan kimia. Itu yang menyebabkan tercemar. Dan juga tumpahan minyak. Ini isu global lah. Tumpahan minyak biasanya berlaku di lautan. Okay, berlaku kapal-kapal yang besar, dia punya tangki minyak pecah ataupun kapal karam boleh menyebabkan tumpahan minyak. Okay, kalau kawasan laut yang mengalami tumpahan minyak tu, dia akan hitam satu kawasan tu. Jadi bila kawasan yang dah mengalami tumpahan minyak tu, dia lapisan atas ni adalah lapisan minyak, maka hidupan yang berada di bawahnya tu dia tak dapat oksigen tau. Sebab oksigen sepatutnya daripada udara, dia masuk je ke dalam air, dia melarut je ke dalam air. Tapi bila ada lapisan minyak itu bertindak sebagai penebat. Dia tak boleh menyerap air. Air pula. Dia tak boleh menyerap oksigen. Jadi menyebabkan hidupan akuatik di bawah pun tak dapat oksigen. Jadi kesan dia boleh menyebabkan hidupan akuatik mati. Okey, dan yang keempat, pencemaran tanah. Okey, pencemaran tanah ini berpunca daripada penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Kalau tadi air tadi daripada baja kimia juga, dia meresap masuk, dia bergerak mengalir kepada air. Yang ini tanah itu sendiri pun akan mengalami pencemaran. Okay. Tanah tu akan bersifat penuh dengan bahan-bahan kimia. Jadi kalau kita nak buat pertanian pun sebenarnya dah tak bagus. Okay, tak digalakkan.
Okay, pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Sisa pepejal ni macam sampah sarap tadilah, berbalik kepada poin di atas. Okay, sampah sarap yang tidak diurus dengan baik. Nampak kan? Ini gambar ni sini yang bawah ni. Gambar yang saya tunjuk ni, ini adalah sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik. Okay, pencemaran tanah juga berpunca daripada hujan asid. Okay, pernah dengar kan hujan asid? Dalam tajuk kita nitrogen itu hari pun kita ada sebut tentang hujan asid. Okay, air hujan yang sudah bercampur dengan asid turun ke bumi, jatuh pada tanah, menyebabkan tanah itu juga akan jadi berasid. Jadi tanah yang berasid ini tidak sesuai untuk pertanian. Lama-lama tanah tu dah tak subur. Okey, kemudian kita ada sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Sisa nuklear ni biasa daripada tenaga nuklear lah. Okay, di Malaysia tidak diguna secara meluas lagi, tapi kita sudah ada stesen kaji stesen untuk mengkaji tenaga nuklear. Kita dah ada, cuma kita tak lancarkan sepenuhnya. Kemudian sisa elektronik ni contoh awak punya contoh phone rosak, awak buang kat mana? Okay, bateri yang dah rosak tu awak buang kat mana? Itu kita panggil sisa elektronik lah. Kita tak tahu nak buang kat mana kan? Tapi sebenarnya dia ada cara untuk lupuskan dia. Okey, baik. Itu adalah 4 jenis pencemaran dan juga punca-puncanya. Okey, baik, kita masuk kepada poin yang kedua ataupun subtajuk yang kedua, tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Yang ada pada buku awak muka surat 101. Okey, tahap pencemaran air maksudnya kita nak tengok pencemaran air akibat daripada sisa-sisa domestik, sisa-sisa buangan daripada masyarakat kita. Okey, pernah dengar IPU? Okay, indeks pencemaran udara. Okay, kalau berlaku, biasanya awak akan banyak dengar bila berlaku pencemaran udara jerebuk. Keluarlah ni indeks pencemaran udara hari ni berapa. Okay, indeks pencemaran udara ni kita nak guna untuk sukat ataupun tentukan tahap pencemaran udara. Okay, kita nak ukur udara sekarang ni bersih ke tak untuk menentukan tahap pencemaran udara. Tetapi kita ada satu lagi term, saya percaya kalau awak banyak membaca, awak akan pernah dengar. Okay, biochemical oxygen demand ataupun BOD. Okay, biochemical oxygen demand yang merupakan parameter pencemaran air. Okay, yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Kalau kalau ada keluar dalam soalan disebut pasal IPU, maksudnya kita nak sukat ataupun kita nak tentukan tahap pencemaran udara. Tapi kalau BOD, dia untuk menentukan tahap pencemaran air. Biasakanlah, tolong biasakan dengan sebutan ini ataupun term ini. Okey, tahap pencemaran air masih lagi daripada sisa-sisa domestik. Kita ada satu lagi perkataan yang baru. Okey. Ada orang join ke tak ada? Okey, eutrofikasi. Kena eja betul-betul fikasi. Ini satu perkataan baru. Okay, ialah respons ekosistem ataupun tindak balas ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat. Okay, terutamanya daripada deterjen, daripada baja dan sampah ke dalam sesuatu ekosistem akuatik. Maksudnya penambahan ion fosfat ni akibat daripada yang kita sebut tadi, daripada baja, daripada deterjen, awak punya sisa domestik kan, daripada sampah yang masuk dalam sungai, masuk dalam tasik. Tengok gambar ni, gambar dalam buku teks awak ni. Okay, akan berlaku satu tindak balas yang macam inilah gambarnya. Nampak tak? Ikan pun dah terapung, dah mati. Okay, tasik ni jadi kotor. Itu adalah eutrofikasi ataupun respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat. Nampak tak cikgu highlightkan ni? Ini point dia. Okay, ke dalam ekosistem akuatik. Air sahaja sebab ni kita bincang pasal pencemaran air. Okay, pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah satu contoh eutrofikasi. Nampak yang warna hijau ni adalah alga.
Okey, alga dalam air. Okey, dia akan tumbuh banyak, dia akan tumbuh subur kalau ion nitrat ada banyak dalam ni. Tadi kan kita kata penambahan ion fosfat dan ion nitrat. Okey, ion fosfat, ion nitrat dalam ni banyak. Bukti dia bukti dia senang je, awak tengok banyaknya alga. Kalau alga tu banyak maksudnya ada ion nitrat yang berlebihan dalam kawasan air ini. Okey, ni contoh eutrofikasi lah ni. Okey, awak pergi tengok dekat longkang ke, longkang pun ada, tapi tak nampak sangat kan. Biasa pergi tengok dekat tasik-tasik yang sumber air yang besar, awak nampak lah. Okey, kesan negatifnya termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air. Bila berlaku eutrofikasi ini akan menyebabkan kandungan oksigen dalam air berkurangan. Okay, bila oksigen kurang dalam air, maka akan menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Itu kesan negatifnya, kesan buruk. Lama kelamaan, kalau keadaan ini tidak dikawal, lama kelamaan semua haiwan dan tumbuhan akuatik akan mati. Okay, dah tak jumpa dah tumbuhan akuatik lepas ni. Okey, baik. Berbalik kepada biochemical oxygen demand ataupun BOD tadi, ialah jumlah oksigen terlarut. Okey, jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk menguraikan bahan organik dalam sesuatu sumber air. Okey, oksigen yang diperlukan. Okey, biochemical oxygen demand tu oksigen yang diperlukan. Demand tu membawa maksud diperlukan. Okey, supaya bakteria dalam air boleh menguraikan bahan organik. Okey, bakteria yang baik lah maksud saya. Okay, bakteria yang kita sebut di sini adalah bakteria baik. Dia akan menguraikan bahan organik yang ada dalam air. Bahan organik tadi termasuklah sisa-sisa tumbuhan ataupun haiwan yang mereput tadi. Okay. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air bermaksud semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Okey, demand dia tinggi. Okey, bila kita uji BOD dia tinggi bermaksud dalam air itu banyaklah mikroorganisma yang ada. Okey. Tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Okey, baik. Ini yang saya cakap ada eksperimen tadi. Okey, kita akan ambil satu sampel air ataupun kita ambil beberapa sampel air lah. Okay, sampel air yang berbeza. Kemudian kita akan masukkan larutan metilena biru. Okay, tengok ingat highlight kat sini metilena biru. Okay. Kemudian kita akan ambil masa, kita akan ukur. Contoh kita ada sampel air A, kita akan ambil masa berapa masa yang diperlukan untuk warna larutan metilena biru itu luntur. Metilena ni warna dia biru. Okay, bila kita masukkan dalam sampel air, warna itu akan luntur jadi pudar. Okay, kita nak tengok, kita akan ukur masa itu. Kemudian kita ambil sampel B, kita masukkan metilena biru, kita set masa berapa lama masa diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Okay, sama juga kalau kita ada sampel C, kita buat benda yang sama, kita ambil masa. Okay. Apabila larutan metilena biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar. Dikatakan sampel air A kita tu tercemar, okay, yang mana mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah. Dia tercemar, tak ada oksigen banyak kan. Warna biru larutan metilena akan luntur dengan cepat. Kalau oksigen kurang, warna tu akan luntur dengan cepat. Okey, dan kita ada hipotesis di sini. Okey, hipotesis ni untuk eksperimen kita lah. Okay, semakin tinggi tahap pencemaran air, katakan air tu sangat kotor, maka semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur. Okay. Kalau air tu kotor, kejap je metilena biru tu akan luntur. Kalau air tu bersih, dia akan ambil masa yang lama untuk luntur. Itu kalau kita buat eksperimennya. Jadi at least awak tahulah kita akan guna metilena biru.
Okey, baik. Kaedah bagaimana kita nak membersihkan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Okey, baik. Melalui teknologi yang kita akan bincang lepas ni, dia sebenarnya salah satu teknologi hijau. Awak belajar masa form 4 dulu kan. Teknologi hijau tu apa-apa je teknologi yang mesra alam, yang mesra alam. Yang mana kita gunakan dia sama ada kita nak perbaiki alam kita ataupun kita nak tambah baik. Okey. Jadi ada satu kaedah yang kita panggil sebagai berbola lumpur, mud ball. Saya ingat sekolah kita dulu dalam tahun 5-6 tahun lepas lah kalau tak silap saya. Okay, kita ada hantar peserta daripada sekolah kita untuk join mud ball. Mud ball, berbola lumpur ini. Okay, kita buat mud ball, lepas tu kita masukkan ataupun kita letak kita letak dalam air yang tercemar. Okay. Apa itu mud ball? Okay, mud ball ataupun berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey, ada satu lagi awak akan jumpa lepas ni, efektif microorganism ataupun EM. Okey, mikroorganisma yang berkesan. Okey, kita akan gunakan dalam bentuk berbola lumpur. Lumpur kenal tak lumpur? Tahu tak? Okey, tanah yang kita campur dengan air. Dia jadi lumpur kan? Tapi kita bentukkan dia dalam berbola. Bentuk berbola. Okey, usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau merupakan satu proses yang berterusan di Malaysia. Dia satu proses yang berterusan sebab air kita akan sentiasa tercemar selagi mana manusia menggunakan air tersebut ataupun selagi mana manusia hidup memang akan menghasilkan sisa. Yang mana sisa itu akan akhirnya sampai ke air. Jadi proses membersihkan air ini kita perlu lakukan secara berterusan. Antara kaedah teknologi hijau yang digunakan untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia termasuklah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Ini bentuknya. Okay, dalam buku teks awak pun ada. Ni memang saya ambil gambar daripada buku teks pun. Okay. Okay, apa itu mikroorganisma efektif? Okay. Ini ada cara, saya tak ingat kat mana. Saya ada jumpa, dia ajar macam mana kita nak buat makbol ni. Tapi sebenarnya kita ada eksperimen, kita ada aktiviti untuk buat makbol muka surat 104. Okay, kita boleh buat. Kita boleh jalankan. Saya plan nak buat benda ni masa minggu STEM. Okay, minggu STEM. Jadi siapa yang menyertainya secara automatik awak dapat PBL. Okay, berbola lumpur Okay, berbola lumpur, lepas tu satu lagi term apa tadi saya cakap, effective microorganism, EM. Okay, apakah itu bakteria yang berkesan? Kita ada 3 jenis mikroorganisma yang berkesan. Okay, yang pertama bakteria asid laktik, okay, seperti Lactobacillus casei. Okay, merawat sisa kumbahan. Bakteria ini kita guna untuk merawat sisa kumbahan. Okay, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan juga memudahkan perebutan bahan organik. Okay, kalau awak tengok fungsi bakteria Lactobacillus ni memang semuanya adalah bertujuan untuk membantu merawat pencemaran air. Okay, dia boleh merawat sisa kumbahan, boleh menyingkirkan bau busuk air. Air ni busuk air yang dah kotor ni busuk. Okay, jadi dia boleh menyingkirkan bau busuk. So that kita punya sungai akan kembali bersih. Okay, kita gunakan bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei. Okay, yang kedua kita ada EM, effective microorganism. Yang kedua adalah bakteria fotosintetik. Okay, seperti Rhodopsidiumonas palustris. Susah betul nama dia. Okay, bakteria fotosintetik. Okay, cukup awak kenal nama bakteria fotosintetik menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Okay, bakteria ini dia boleh hasilkan
asid amino. Sintesis maksudnya hasilkan, asid amino dan gula untuk dimakan oleh haiwan dan tumbuhan akuatik. So dia memberi kebaikan kepada haiwan akuatik dan juga tumbuhan akuatik. Sebab tu kita panggil dia sebagai effective microorganism. Rhodopseudomonas palustris. Kemudian kita ada yang ketiga, yeast. Saccharomyces cerevisiae. Susah betul nama dia. Awak belajarlah sebut. Yeast ini dia boleh menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Jadi ini semua bakteria ataupun mikroorganisme yang memberi manfaat. Sebab tu kita panggil mikroorganisma berkesan ataupun effective microorganism. Ada 3 jenis ni. Jadi harapnya boleh ingat. Ada ditanya dalam soalan, ditanya nama ni. Lactobacillus casei ni, bagi senang lah. Rhodopseudomonas palustris ni dan yeast ni adalah bakteria ataupun mikroorganisma efektif. Ataupun dia bagi satu lagi nama bakteria ataupun mikroorganisma, dia suruh pilih. Manakah antara mikroorganisma di bawah adalah efektif mikroorganisma. Jadi awak kena pilihlah 3 ini sahaja. Baik, ini rumusan dah habis dah ni. Sebenarnya tajuk ni pendek je, saya je cakap panjang. Saya cakap lama-lama. Baik, rumusan. Ini rumusan jejak karbon produk awak dah belajar. Hari ni kita belajar pencemaran alam sekitar. Nampak tak? Ni sebenarnya bila kita nampak kita ada peta macam ni, peta pokok macam ni, kita nampak di mana kita dah belajar. Pencemaran alam sekitar seperti tanah, udara dan terma. Kita belajar 4. Cuma kita bincangkan dengan lebih detail satu, iaitu pencemaran air. Kita bincangkan dengan lebih detail. Nampak tak panjang sampai ke bawah, sampai BOD pun kita bincang sampailah berbola lumpur. Ini yang kita dah belajar. So untuk next class kita akan belajar satu lagi, pemulihan dan pemeliharaan alam sekitar. Itu saja untuk hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, lepas ni awak boleh buat nota. Kalau awak nak nota yang cikgu bagi ni pun sama je dengan buku teks awak. Kalau awak nak pun cikgu boleh bagi, tapi sama je lah. Baik. Kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas di sini sampai hari ni sampai pukul 8.10 saja. Lepas tu awak boleh buat nota. Kemudian satu lagi cikgu bagi praktis formatif kan 3.2. Cikgu dah tulis dekat notis tadi. Nanti jawab praktis formatif 3.2. Jawab sampai habis soalan 1 sampai soalan 6. Bila awak dah siap nanti, sebenarnya setiap soalan yang cikgu bagi tu cikgu nak bincang the next class, tapi yang masuk pun 2-3 orang je. Susah jugalah. Tapi tak apalah. Untuk 3.1 hari tu awak dah dapat jawapan ke belum? 3.1, praktis formatif 3.1. Kalau belum, sekejap lagi cikgu boleh masukkan jawapan, nanti awak boleh semak. Lepas tu proceed dengan nota hari ni 3.2 beserta praktis formatif 3.2 muka surat 105. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih yang join. Cikgu nanti betul, nanti naik sekolah ada exam. Seminggu selepas 2 minggu awak sekolah, kita ada exam. Awak ada ujian diagnostik untuk menentukan TOV awak. Jadi tajuk-tajuk yang akan ditanya, semua sekali tajuk tingkatan 4, lepas tu tajuk semasa yang kita dah belajar. Sekarang kita dah belajar sampai bab 3 kan. Dia campur dengan tajuk tahun tingkatan 5. Tajuk tingkatan 4 jangan lupa. Tajuk tingkatan 5 pun sampai mana kita dah belajar dia akan tanya. Soalan tak banyak pun. Cuma dia merangkumi banyak tajuk. Jadi tolong bersedialah untuk ujian awak nanti juga. Ada soalan lain tak? Thank you Candi bertanya. Yang lain kalau tak ada, cikgu tamatkan dekat sini je lah. Kalau tak ada, itu saja. Lepas ni terus buat nota. Dan juga 3.2, praktis formatif 3.2. Itu saja, kita tamatkan dekat sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang join. Bye.